Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita syukur dapat bertemu tuan-tuan pada petang yang berbahagia ini pada 11 hari bulan Ramadan. 11 hari kita dah berpuasa, habiskan solat asar, dan saya jangka ada sebahagian daripadanya meneruskan tadarus selepas asar. Dan kalau dapat bersama-sama kita dalam program ini, insyaAllah. Kerana kita ada tetamu yang paling istimewa, tuan-tuan. Sejak kita ke udara ni, belum ada lagi tetamu yang dua sejoli. Macam hari kita kena ada dua sejoli. Masya Allah, tuan-tuan, ya, saya meraihkan dua orang tetamu ni. Sahabat saya dah lama sebenarnya, dah berpuluh tahun juga dengan mereka. Alhamdulillah, nampaknya hubungan kita walaupun jauh tapi dekat. Walaupun dekat tapi jauh. Itu hubungan kita, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, hari ini kita nak bersiaran lagi. Ini apa ni, ustazah ya? Ya. Kita bersiaran ni atas nama hashtag Salam Husnul Khatimah. Hashtag Salam Husnul Khatimah 1, dan malam ini pukul 10. Malam ni pukul 10 insya-Allah hashtag Salam Husnul Khatimah 2. Dan kita bermula sejak pukul 7 pagi tadi dengan dipanggilkan sentuhan subuh. Lepas tu kita ada zuhur, insya-Allah. Hari ini kita tidak dapat berzuhur sebab pasal saya pergi ke office hari ini. Hari yang pertama office dibuka, jadi nak menyelesaikan sikit masalah-masalah di office. Jadi saya tidak dapat membuat apa yang kita katakan sebagai tausiah zuhur. Jadi tuan-tuan dan puan, apapun besok kita seperti biasa, tapi besok saya terlibat dengan satu program sebanyak 5 program dengan Yayasan Budi Ihsan. Yayasan Budi Ihsan, saya rasa ustaz pun mungkin ada terlibat. Inilah yayasan dalam Malaysia ni, cukup sampai 30 hari ustazah, 390 syarahan. 390 syarahan melibatkan lebih daripada 70 orang penyampai-penyampainya. Jadi ini yayasan Budi, Yayasan Budi Ihsan namanya. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, betul-betul berbudi lah betul-betul berbudi, masya-Allah. Tuan-tuan dan puan dan mati sekalian, ya. Petang ini kita, macam saya kata tadi, kita mentetamukan dua orang sahabat saya, alhamdulillah, suami isteri, pasangan dua sejoli ini. Pertama, tuan-tuan dan puan, ialah Al-Fadhil Ustaz Dr. Azhar Yaakob, tuan-tuan, ya, pensyarah kanan daripada Universiti UTM Kuala Lumpur. Dan seorang lagi yang tak payah diperkenalkan, tuan-tuan. Satu Malaysia, Singapura, Brunei, satu alam Melayu, saya rasa tuan-tuan dan puan, sudah pun mengetahui Datuk Dr. Hafizah Musa. Jadi sudah, alhamdulillah, dengan diorang dengan reputasi yang sedemikian dapat berada dengan kita, bersama kita pada petang ini. Saya harap insya-Allah bukan saja ilmu yang kita dapat ambil sedikit, bukan saja amalan yang dapat kita titipkan, tetapi yang sebenarnya insya-Allah bulan Ramadan ini sebagai satu madrasah, kita akan qualified dengan madrasah ini menjadi insan yang lebih baik, suami yang lebih baik, isteri yang lebih baik, above all menjadi hamba Allah yang lebih baik, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, ya, saya nak memulakannya dengan meminta yang pertama sekali, tentulah suaminya saya minta, tuan-tuan dan puan, untuk mendahulukan dalam 1-2 minit begitu mukaddimahnya. Apa yang kita nak bincangkan mengenai tajuk hebatnya bertadabbur Al-Quran. Hebatnya bertadabbur Al-Quran. Dalam masa 2 minit begitu, dan disambut oleh isterinya 2 minit. Daripada situ nanti saya akan memulakan perbincangan itu. Bergantung kepada definisi, bergantung kepada konsep yang ditengahkan kepada kita. Daripada situ, kita akan meneruskan perbincangan. Sila, Doktor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia Datuk Dr. Hassan Ali yang dikasihi akan sejoli, ya, Ustazah Datuk Dr. Hafizah Musa dan semua sidang penonton yang budiman dan beriman. Pertama sekali, Ustaz secara peribadi sangat-sangat terharu menerima jemputan daripada yang berbahagia Datuk, yang juga bolehlah Ustaz katakan sebagai ayahanda yang kedua lah, menggantikan ayahanda yang telah meninggal dunia. Yang banyak kita berkolaborasi dahulu ketika mana sama-sama menerajui membangunkan negeri Selangor, dan alhamdulillah silaturahim tidak putus. Datuk dan semua para hadirin muslimin dan muslimat sekalian, berbicara soal tadabbur Al-Quranul Karim, Ustaz nak mulakan dengan satu sinis
Biasa orang guna ayat Quran, hadis Nabi berbicara. Ni Ustaz nak mulakan dengan satu sinis, satu sindiran, satu perli daripada pihak yang dikatakan pihak musuh, pihak yang tak berkenan dengan Al-Quran, pihak yang dianggap sebagai kurang jelira dengan Al-Quran. Apa yang mereka selalu perli? Dia kata orang Islam sudah tidak lagi membaca Quran. Kalau baca Quran pun tak faham makna. Kalau faham makna pun tak amal. Kalau amal pun tak betul. Kalau betul pun tak menjadi. Kalau menjadi pun tak tahan lama. Kalau tahan lama pun tak kekal. Akhir sekali, di mana kita dalam hal ini? Jadi itulah dia lontaran muqaddimah persoalan tersebut. Mungkin kita boleh cairkan dalam perbincangan kita, Datuk, insya-Allah. Allah. Jadi doktor memulakan dengan satu cynicism, tuan-tuan dan puan, maknanya Al-Quran itu kita tak faham, baca pun dah tak faham pun dah lah tak faham, tak amal kita tak betulkan apa yang salahnya kita tak betulkan dalam diri kita. Kemudian alhamdulillah yang akhirnya tak kekal, tak menjadi dan tak kekal. Semuanya tidak. Itulah cynicism yang dikemukakan sebagai pembukaan daripada doktor. Kemudian kepada Ustazah, sila Ustazah sambung sikit macam mana caranya kita nak memulakan program kita. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Kami hari ni berebut skrin ni, Datuk. Sebabnya pakai handphone, skrin kecil, itu yang jadi macam ni. Tak apa. Tak apalah ya. Sila. Apapun alhamdulillah kita bertemu pada petang ini yang saya ataupun kami menganggap Datuk seperti guru kami lah. Ya, terlalu banyak yang kami belajar daripada Datuk sama ada secara langsung ataupun tak langsung. Ya, terlalu banyak. Dan kami rasa sangat bergembira melihat sekarang Datuk bersiaran selalu secara online di media sosial. Ya, Ustazah pasti ada banyak sekali simpanan khazanah ilmu, pengalaman pada Datuk yang nak dicurahkan sebanyak-banyaknya kepada generasi yang ada sekarang. Jadi Ustazah ambil kesempatan nak ucap pada Datuk, jazakumullah khairan kathira. Mudah-mudahan Datuk terus diberikan kesihatan yang baik, ya, dan diberikan peluang kesempatan untuk terus berkongsi dengan kita semua. Baik, kembali kepada tajuk kita iaitu tadabbur. Jadi tadabbur ni adalah daripada perkataan dabbara. Ya, perkataan dabbara maksudnya adalah ikut daripada belakang. Itu maksud dari segi bahasa. Ikut daripada belakang ataupun dari segi bahasa, perkataan dabbara bermaksud penghujung segala sesuatu. Kadang-kadang daripada makna bahasa pun kita boleh faham tentang sesuatu tu. Tengok makna dari segi bahasa, penghujung kepada segala sesuatu. Belum kita tengok dari segi istilah lagi. Belum kita tengok dari segi syarak lagi. Kita dah dapat sedikit pencerahan. Bila disebut dari segi bahasa, hujung daripada sesuatu seolah-olah menggambarkan kok baca Quran, ke mana kita nak bawa Quran tu. Kok baca Quran, apa natijah daripada bacaan kita tu. Ya, untuk kita baca Quran, apa hasil daripada bacaan Quran tersebut. Dan kalau melihat maksud tadabbur yang lain, bila tadi dabbara, bila jadi tadabbur, maknanya adalah pemerhatian, penelitian, serta renungan, kajian terhadap makna Al-Quran. Menurut Al-Lahim, ya, Ustaz ambil kata-kata makna daripada pakar-pakar di dalam bidang ini. Tadabbur merupakan satu penghayatan menyeluruh yang boleh sampai pada makna-makna yang tersirat daripada kalamullah dan peringatan-peringatan secara sangat mendalam dan terperinci. Jadi bila kita sebut tadabbur Al-Quran, maknanya kita nak sampai kepada makna sama ada yang tersurat, sama ada yang tersirat, untuk dikaji dan didalami. Dan sifat pada Al-Quran ni semakin dikaji, semakin digali, semakin luas, semakin dalam. Kita pernah mendengar perumpamaan, ya, analogi yang dibawa oleh ulama-ulama kita, para sarjana. Apa yang mereka sebut, Al-Quran ini lebih-lebih lagi, ya, lebih daripada sebuah lautan. Lautan begitulah sifat dia. Ya, makin dalam, makin cantik, makin indah, makin mempesonakan, makin macam-macam rahsia yang akan kita temui. Demikian lebih-lebih lagi kalamullah
Ya, ketika mana kita baca, walaupun kita kata dah berpuluh tahun kita tadabbur Quran, tapi setiap saat kita tadabbur, insya-Allah kita akan sampai kepada makna-makna yang tersirat, ya, yang akan memberikan panduan yang menyeluruh kepada kehidupan kita. Wallahu a'lam, Datuk. Ada sikit gangguan. Halo, hang ke? Halo. Hang sekarang ke? Ada saya dengar ya? Dah clear tu. Dia kata your internet connection, the internet connection is unstable, dia tulis kat sini. Maknanya yalah adalah sikit di kat sana tu maklumlah. Kawasan di Gombak sekarang ni persiapan untuk turun hujan ni. Sekarang ni ribut petir kat luar Hujan sana. lebat. Hujan lebat. Betul. Taman tu ni masih terang. Jadi alhamdulillah kita harap dengan bertadabbur ni kita tengok hujan tu datang, hujan datang yang tersirat, yang tersurat macam kita melihat insya-Allah ayat-ayat Al-Quran yang sedang kita nak bicarakan ini. Ustaz, saya tadi Ustaz menyebutkan ya, cynicism, maknanya orang bermedang dengan sinis, terutama orang Islam kita ni. Memang ini biasa sangat kita dengar. Kita baca Quran, kita tak faham. Kita baca Quran, kita tak tahu. Kita imam baca Quran, kita pun lalai. Kita menjadi makmum dan sebagainya. Pasal kita tidak mengerti Islam. Walaupun Al-Quran. Walaupun kadang-kadang kita boleh baca dengan baik. Dengan teranumnya, dengan seluruhnya baik. Tapi maknanya agak-agaknya kita tak tahu. What more, apa lagi lah mentadabbur Al-Quran itu. Jadi macam mana caranya Ustaz? Sama ada kita nak agree dengan cynicism itu, ataupun kita nak setuju separuh tapi tidak setuju separuh, ataupun kita tidak setuju seluruhnya cynicism itu dengan mempertahankan ya, walaupun kita tidak mengerti tetapi kita menghidupkan Al-Quran dalam diri kita. Walaupun kita tidak mengerti, isteri dan suami kita ikut Al-Quran. Walaupun kita tidak mengerti, anak-anak kita ikut Al-Quran. Walaupun tidak mengerti, insya-Allah dalam bulan Ramadan hari yang ke-11 hari ini kita sudah berramadankan mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Ustaz? Macam mana kita nak menanggapi cynicism ini? Sila Ustaz. Terima kasih Datuk. Dalam hal ini mungkin saya boleh kembali kepada satu kata-kata orang Melayu yang menyebut bukan silap ibu mengandung tetapi silap kepada kelakuan diri sendiri. Artinya jangan salahkan di pihak Allah, jangan salahkan di pihak Al-Quranul Karim. Tak kala mana kita orang Islam, biarpun sudah baca Quran, biarpun bertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dalam masa yang sama tetap melakukan kesilapan, melakukan kemungkaran, melakukan dosa, melakukan penyelewengan, melakukan sabotaj, melakukan pengkhianatan. Itu bukan silap ibu mengandung. Tapi mungkin salah satu kesilapannya ialah cara kita mengolah tadabbur Al-Quran itu salah dan silap. Bukan tak baca Quran, baca. Bukan silap hari bulan, bukan tak hafaz Quran, hafaz Quran. Jadi macam mana kita nak menyelesaikan masalah ini? Jawapannya tentu ada dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita rujuk kepada Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah ayat 175, Allah Subhanahu ayat 185, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Yang bermaksud bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quranul Karim. Dan tujuan Al-Quranul Karim diturunkan ada 3. Dan 3 perkara ini munassan, digazet oleh Allah Azza wa Jalla. Maknanya sesuatu yang sangat dokumentasi. Apa dia? Pertama, hudan linnas, untuk memberi petunjuk kepada manusia. Bayyinatin minal huda, untuk memperincikan jalan-jalan supaya manusia mendapat petunjuk. Dan yang ketiga, wal furqan, supaya manusia mendapat garis pemisah. Baca Quran, hujung jatuh tahu mana Islam, mana jahiliah, mana tauhid, mana syirik, mana adil, mana zalim, mana jalan ke syurga, mana jalan ke neraka, mana baik, mana buruk, mana malaikat, mana syaitannya. Jadi hadirin sekalian, ini dikatakan sebagai tujuan, matlamat, KPI hasil daripada membaca Al-Quranul Karim. Persoalannya sekarang, apakah target kita di saat ambil Quran, buka, baca, tilawah, pergi ke situ? Kita tak nafi, ada yang pergi ke situ. Tetapi tak nak kita terpaksa akur bahawasanya sebahagian di kalangan orang Islam
apabila mereka membaca Al-Quranul Karim, paling tinggi mereka meletakkan target apa dia? Untuk mendapat berkat daripada Al-Quranul Karim. Jom kita baca surah Yasin untuk dapat berkat surah Yasin. Jom kita baca surah Al-Mulk untuk dapat berkat surah Al-Mulk. Adapun konten, isi kandungan, mesej dalam surah Yasin ke, surah Al-Mulk ke laut perginya. Al-Quranul Karim ke kanan, kita ke kiri. Jadi hal inilah para hadirin sekalian, ulama Masya Allah sampai menggali satu perbincangan yang sangat dahsyat tu. Apa mereka kata? Kenapa pada ayat 185 surah Al-Baqarah ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak slot in kalimah untuk mengambil berkat? Tidak ada pun ayat Quran menyebut syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wal ambil berkat. Tidak ada. Jawapannya mudah saja, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu, wahai si yang membaca Al-Quran, wahai si yang bertadabbur dengan Al-Quran, apabila kamu ambil Quran, buka dan baca dengan satu mindset untuk hudan linnasi, mendapat petunjuk daripada Allah, bayyinatin minal huda, dan memperincikan isi kandungan Al-Quran untuk kamu mengambil panduan wal furqan, dan jadikan ia sebagai sesuatu yang measurable, yang boleh dibuat satu pemisahan, maka pada masa itu insya-Allah kalaupun tak minta berkat, automatically berkat akan sampai kepada kita. Automatically berkat akan sampai. Tapi maaf cakap, kalaulah tujuan ambil berkat sedangkan isi kandungan Al-Quran kita bawa ke tepi, konten Al-Quran kita tak beramal dengannya, maka inilah yang disebut oleh para ulama rubba qari'ul Quran wal Quran yal'anu. Betapa ramai di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membaca Quran, tapi Al-Quran itulah yang melaknat dia siang, malam, pagi dan petang. Jadi mistaknya di situ pada Datuk. Maknanya kita kena ubah mindset kita bahawasanya membaca Al-Quran, letakkan sesuatu KPI yang telah pun digaris oleh Allah secara nas yang disebut pada ayat yang dibacakan tadi. Alhamdulillah. Ustaz, nanti saya nak sambung yang Ustaz punya tu, tapi saya nak pergi pada Ustazah ni. Ustazah, saya terbaca dalam beberapa tulisan, terutama jawapan daripada bekas Datuk Menteri, bekas Datuk Mufti yang sekarang jadi menteri kan ya. Membezakan, bagus. Saya baca satu persatu, beza antara tadabbur dengan tafsir. Saya ingat peringkat awal ni, ialah bukan akademik, jawapannya tidak akademik begitulah. Tetapi saya nak supaya para penonton, ramai ni, ribu-ribu para penonton yang sedang menonton sekarang tuan-tuan. Tuan-tuan like and share, tengok tuan-tuan dan puan, insyaAllah dua orang ustaz dan ustazah ini, sekarang saya minta ustazah menerangkan persamaan, perbezaan di antara tafsir dengan tadabbur. Sila ustazah. Baik, Datuk, tadi telah pun ustazah jelaskan ya maksud tadabbur itu. Ya, maksud tadabbur maknanya satu usaha kita untuk memahami, meneliti Al-Quran dan menyerapnya masuk ke dalam jiwa kita. Bahkan ada ulama yang menyebut maksud tadabbur menurut beliau adalah ketika mana seseorang itu mengetahui apa yang Allah perintahkan dan dia ikut. Apabila seseorang itu mengetahui apa yang Allah larang dan dia tinggalkan, maka dia telah bertadabbur. Tapi ada pun tafsir ya Datuk ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu adalah satu usaha untuk memberikan kefahaman yang menyeluruh ya terhadap Al-Quran itu. Sama ada dari segi asbabun nuzulnya, ya sama ada dari segi kita kata hukum hakamnya. Tapi bila sebut tadabbur, ia kembali kepada bagaimana kita, ya tindakan kita, sikap kita dalam mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam ayat Quran tersebut. Datuk, ustazah nak share sikit ya dalam usaha kami juga untuk tadabbur Al-Quran. Ya, kebetulan bukanlah kebetulan, maknanya ustazah dalam bidang psikoterapi Islam. Ya, jadi selalu bertemu dengan kes-kes di mana masalah-masalah gangguan emosi dan sebagainya. Ya, kadang-kadang Datuk jumpa dengan orang yang macam memang sukar untuk dipulihkan dengan cara biasa ya, yang sampai tahap macam hampir-hampir nak meroyan ya, histeria, menjerit-jerit ya. Jadi bila kita amati kan, sebab ustazah berfikir, ya Allah kenapa apa yang sebenarnya sampai jadi macam ni. Ya, dah ambil ubat hospital apa semua, sehinggalah satu hari tu ustazah bertemu
dengan ayat tadabbur ayat Al-Quran, wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang hidup, dia hidup dalam keadaan melupakan Ar-Rahman, maka Allah akan nuqayyid lahu syaitana, maka Allah akan mengikat, ya, maknanya Allah akan belenggu syaitan dengan hidup dia, fahuwa lahu qarin, syaitan akan jadi kawan dia, syaitan akan jadi sahabat dia, syaitan akan ikut dia. Sebab ada kes-kes yang Ustazah tolong kendalikan, Datuk, yang sampai akhirnya kaum keluarga kata, ini rasanya ada benda ni Ustazah yang rasuk dia ni, ya, ni ada benda yang ikut ni. Jadi untuk Ustazah cuba memahami apa sebenarnya situasi yang berlaku kepada kes-kes tersebut, ya, bila balik tengok, barang siapa an zikrir rahman, yang hidup, ya'shu an zikrir rahman, yang hidup lupakan Allah. Tapi dekat sini kalimah Allah digantikan dengan Ar-Rahman. Ya, boleh saja kalau nak sebut wa may ya'shu an zikrillah, boleh kan? Ya, yang maknanya kalau sebut Allah pun jelas kat situ kan, tapi digantikan dengan Ar-Rahman. Jadi ini kita masuk kepada fasa nak cuba tadabbur ayat-ayat tersebut. Kenapa ya digantikan dengan zikr Rahman? Kemudian kita bertemu dengan ayat lain dalam surah Ar-Rahman, iaitu Ar-Rahman. Memang jelas disebut, digantikan makna lafzul jalalah tu dengan nama Allah, dengan sifat Allah Ar-Rahman. Allamal Quran, yang telah mengajarkan kamu Al-Quran. Ya, dan dalam surah Ar-Rahman terlalu banyak menyebut fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang kamu dustakan ni? Tak cukup lagi ke nikmat Allah ni? Apa lagi yang kurang ni? Sehingga kita bertemu agak-agak apa hikmah zikr Rahman? Ya, apa hikmah zikr Rahman dekat sini? Wallahu a'lam. Ya, ini setelah kita merujuk kepada kitab tafsir, ya, rujukan. Nampaknya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, ini sangat berkait dengan seseorang yang melupakan Allah dalam bentuk dia kufur kepada nikmat yang Allah telah berikan kepada dia. Sebab itu orang, dia akan jadi runsing, dia akan jadi depression, dia akan jadi stres. Sebenarnya kunci dia kat mana? Dia lupa nikmat Allah yang Allah beri kepada dia. Bukan semata-mata sebut zikrillah kat sini, tapi zikrul Rahman. Maknanya apa? Ar-Rahman. Biar kita teringat Allah dah bagi nikmat macam-macam. Kadang-kadang yang histeria, yang mengamuk, yang macam-macam hilang punca, ya, marah dekat suami lah, itu tak kena, ini tak kena, mak mertua jahat, macam-macam. Kita duduk dengan dia, kita pegang dia, kita cakap satu benda je. Apakah tak ada nikmat Allah yang Allah berikan kepada kamu? Ya, jahat sangat ke suami kamu? Sedangkan kamu dapat anak-anak kan dengan suami tu. Cuba cakap dengan jiwa yang betul-betul telus untuk melihat, ya Allah, yang aku marah tu 2-3 benda. Yang baiknya ada 10, yang baik ada 20. Jadi kenapa kadang-kadang hidup kita tu macam seolah-olah syaitan yang jadi kawan kita. Seolah-olah tak ada panduan, tak ada pedoman. Sebab kita telah lupa zikr Rahman. Dalam maksud apa? Mengingati nikmat-nikmat yang Ar-Rahman telah kurniakan sebanyak-banyaknya kepada kita. Sehingga kan Datuk, ya, daripada pemerhatian tadabbur tentang ayat tu, sampai Ustazah buat satu kesimpulan, ya, dalam kajian Ustazah. Antara sebab yang menyebabkan manusia akan hidup sengsara, merana, kunci yang paling besar adalah kerana hilangnya, susutnya rasa syukur kepada Allah sehingga tidak nampak nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Dan bila kita kait dengan syaitan itulah janji dan dendam dia di hadapan Allah. Apa janji dendam dia? Akan datangi manusia dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, sehingga kamu dapati sangat sedikit yang bersyukur kepada kamu. Jadi Masya Allah, ya, ada kolerasi di antara ayat-ayat ini yang membentuk satu sudut pandang, satu pemahaman yang insya Allah kalau kita pakai dalam kehidupan kita, kita akan jadi manusia yang berbahagia, jauh daripada kesengsaraan. Jadi itu saya kongsikan sedikitlah Datuk, ya. Macam mana kesan daripada tadabbur ayat-ayat Quran tu akan ada sesuatu yang kita dapat. Okay. Ya, akan ada kesan kepada kehidupan. Alhamdulillah. Tuan-tuan, itu yang disebutkan zikrul Rahman tadi. Mengingati Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang dalam hidup kita, berdirinya, duduknya, baringnya.
yang kita rasakan ialah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu tak ada, kekosongan itu akan diisi oleh syaitan-syaitan dan iblis-iblis. Walaupun dalam keadaan disebut iblis dibelenggu dalam bulan Ramadan ini. Kita sendiri agaknya jadi iblis, menggantikan iblis yang dibelenggu itu. Tuan-tuan dan puan yang berhormat sekalian, saya nak pergi kepada Dr. Azhar. Doktor, kita cerita ada orang pula bagi tahu kita nak cerita tadabbur, nak cerita tafsir dan sebagainya. Macam tadi Quran diturunkan ada 3 motif. Yang pertama, yang tiga-tiga tu pertama tadi ialah sebagai penunjuk. Ketiga ialah memperincikan jalan, macam mana jalan yang lurus gitu. Wa anna hadzal sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Jalan yang lurus, jalan lurus. Jangan ikut jalan ini jalannya. Petunjuk daripada Al-Quran. Yang ketiga tadi ialah pembeda. Mana Al-Furqan. Salah satu nama Al-Quran itu tuan-tuan dan puan ialah Al-Furqan, namanya pembeda, the criterion, pembeda. Nah, saya nak tanyakan kepada doktor ya. Kita tengok kebanyakan masyarakat yang doktor pun bergaul dan saya pun bergaul, ustazah pun bergaul kan ya. Berapa orang yang betul-betul boleh baca Quran? Berapa orang yang betul-betul boleh baca Quran? Okey. Ambillah unit-unit keluarga di mana pun. Saya buat, ustazah pun ada program, saya buat program summer camp, smart learning, parenting, program jati diri remaja dan sebagainya. Berpuluh-puluh tahun. Tuan-tuan dan puan ya. Yang boleh baca Quran tu biasanya budak mahat tahfiz dan budak sekolah agama. Budak yang sekolah biasa minta maaf sangat-sangat. Tak mampu dan tak boleh, sangat dhaif pembacaan Al-Quran mereka. Okey, golongan ini macam mana kita nak sebut satu level lagi. Level yang berikutnya ialah tadabbur, tafsir. Sedangkan level membaca, memegang Quran pun tidak. Ada setengahnya dah 20 tahun tak pegang Quran. Ada 12 tahun tak pegang Quran. Tak pegang ustaz. Apalagi nak baca. Those people, are we going to say, are we going to put to them tadabbur? Macam mana ustaz? Ya. Baik, terima kasih Datuk. Pertama sekali, ustaz cuba menjawab berdasarkan kepada pengalaman. Mungkin Datuk pun tahu bahawa kami membangun Mahat Tahfiz yang namanya Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz. Pada setiap kali sesi pengambilan pelajar, memang kami sudah filter. Secara umumnya kami sudah filter supaya setidak-tidaknya mereka yang nak masuk anak-anak tu biarlah kata sedikit sebanyak boleh membaca Al-Quranul Karim. Selebihnya insya-Allah kita akan didik, kita akan tatang, kita akan tarbiyah. Namun bila masuk kepada sesi persekolahan yang sebenar, masuk pada tingkatan 1, okey, sepatutnya bulan Januari terus mereka boleh menghafaz Al-Quran. Namun realiti yang berlaku Datuk, kita akan nampak ada berbagai kategori. Tanpa kita nafikan, ada kategori pertama yang terus masuk, terus boleh menghafaz dan menghafaz dan menghafaz. Dan bila kita scan backgroundnya, ya, mereka ni pertama sekali telah pun menghafaz Al-Quran di sekolah rendah agama. Dan yang kedua, kalaupun mereka ini datang bukan daripada sekolah rendah agama, tapi sekolah kebahasaan biasa, tetapi istilahnya cakna. Cakna ibu, cakna ayah yang sentiasa mulazamah, yang sentiasa follow up, yang sentiasa bersama dengan anak masing-masing untuk memastikan anak-anak mereka menjelang darjah 6 telah pun tamat khatam bacaan Al-Quran 30 juzuk. Ini tahap pertama. Tahap kedua ialah terpaksalah kita pula polish untuk bimbing bacaan anak-anak tu. Ada yang 3 bulan Datuk. Dan ada sesetengah pelajar tu kita terpaksa polish bacaannya, qiraatnya, tajwidnya, makhrajnya, tarannumnya sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan masuk bulan Jun barulah kita kata okey, mulai saat sekarang kamu bolehlah masuk pada fasa menghafaz Quran. Kadang-kadang ibu ayah tak faham tu. Dia mari serang kita. Kenapa anak saya dah 6 bulan belajar kat tahfiz ni tapi belum lagi masuk menghafaz Quran. Kata nama Mahat Tahfiz. Kita jugalah yang dipersalahkan. Tapi realitinya kita terpaksalah bermanis muka dan tanya khabar. Sebenarnya standard mutu anak tuan-tuan dan puan-puan di saat melangkah ke tahfiz kami, ini dah standard dia. Kita dokumentasikan. Dan ini masalahnya bla 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 bla. Jadi barulah dia akur. Jadi realiti itu memang berlaku. Maka dalam hal inilah
menjadi satu cabaran yang sangat besar di pihak kita macam mana nak menginstitusikan Al-Quranul Karim supaya menjadi darah daging kehidupan mereka. Namun, berbalik kepada soal tadabbur dan juga sekaligus jawapan kepada isu yang Datuk kemukakan ialah, pertama sekali, dalam hal ini Ustaz melihat kita mesti kembali kepada makna membaca Al-Quran dalam Islam. Membaca Al-Quran disebut tilawah. Membaca Al-Quran dalam Islam disebut tilawah. Dan tilawah dalam bahasa Arab itu ada dua makna, Datuk. Pertama, at-tilawatu bermakna al-qira'ah. Tilawah dengan makna baca Quran. Inilah yang disebut oleh Al-Quran dalam surah Al-Muzammil. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah kamu Al-Quranul Karim dengan penuh tartil. Betul tajwidnya, betul makhrajnya, betul nun mati dan sebagainya. Itu makna pertama. Makna kedua kepada kepada membaca Quran ialah al-itba'. Tilawah bermakna al-itba'. Al-itba' maknanya mengikuti isi kandungan Al-Quranul Karim. Sebab itulah kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Wasyamsi demi matahari, wadduhaha dan demi waktu duha, wal qamari dan demi bulan, idza kala mana talaha mengikuti orbit yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bermaksud bagaimana tilawah itu ikut. Jadi kombinasi di antara dua definisi lah. Bila sebut tilawah Al-Quran, sebenarnya kita mesti memahami dengan kerangka lebih besar. Apa dia? Bergerak serentak, iaitu baca dan mengikuti isi kandungan Al-Quran. Baca dan mengikuti isi kandungan Al-Quranul Karim. Maka gabungan di antara baca dan mengikuti isi kandungan Al-Quranul Karim, barulah orang ini dikatakan benar-benar bertilawah Al-Quranul Karim. Soalnya sekarang ialah, macam mana Datuk kita nak mengikuti isi kandungan Al-Quran? Kalau kita sendiri maaf cakap, orang kata tak tahu pun dengan isi kandungan Al-Quranul Karim. Dan tak faham pun bahasa Arab yang diturunkan di bahasa Al-Quranul Karim. Maka di sini kadang-kadang ramai orang mencipta alasan. Oh, heavy lah Ustaz untuk saya mentadabbur Al-Quran sebab Al-Quran tu bahasa Arab dan saya nak belajar bahasa Arab tu berat. Kalau saya nak kembali belajar daraba yadribu darban wa wadharib wa dhaka madrul fa'ala fa'alu fa'lam, sembuhlah dah apa kata lidah dan gigi tu. Jadi hadirin sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, dalam hal ini kita mengambil sesuatu yang agak sederhana tetapi insya-Allah impaknya besar. Cadangan Ustaz apa dia? Cadangan Ustaznya ialah kita dengan Al-Quranul Karim, dalam hal ini Ustaz guna perkataan ada masa kita membaca Al-Quran secara tradisional dan ada masa kita membaca Al-Quran secara profesional. Dan kedua-duanya sangat penting. Macam mana kita membaca Al-Quran secara tradisional? Sebagaimana yang kita lazimi biasa, tadarus, iaitulah ambil Quran, buka dan baca. Daripada satu ayat kepada satu ayat, satu ain ke satu ain, satu hizib ke satu hizib, satu surah ke satu surah, satu juzuk ke satu juzuk. Berakhir dengan sadaqallahul azim. Ini disebut qiraah syariah, membaca Al-Quran secara sepintas lalu. Ini namanya membaca Al-Quran secara tradisional, yang kita sebut membaca dalam bentuk tilawah Al-Quran. Yang kedua ialah membaca Al-Quran secara profesional. Maksud profesional ni ialah ambil baca satu ayat, tengok terjemahan di sebelahnya. Baca 3 ayat, tengok terjemahan di sebelahnya. Baca 5-6 ayat, tengok makna di sebelahnya. Di situ kita akan berinteraksi dengan makna. Sebab tentu sekali ayat-ayat yang kita baca itu boleh jadi berkaitan dengan halal, haram, sunat, makruh, harus, wajib. Boleh jadi ayat yang kita baca itu berkaitan dengan cerita-cerita dan pengajaran-pengajarannya. Boleh jadi ayat yang kita baca itu berkaitan dengan akidah, dengan syariat, dengan ibadat. Daripada situlah kita akan tahu, oh ayat ini Allah minta aku supaya ini halal, ini wajib, aku mesti ikut. Ini haram, ini makruh, aku mesti tinggalkan. Oh ini cerita Nabi Musa, ini cerita Nabi Isa, ini cerita Nabi Yaqub, aku mesti follow macam mana nak jadi orang baik.
Jadi kombinasi itulah nak tak nak kita mesti gerak daripada sekarang. Barulah kita rasa puas hati kita bermuamalah, berinteraksi, berkomunikasi, mewujudkan hubungan dua hala dengan Al-Quranul Karim. Okey Ustaz. Ustazah, saya yang diterangkan tadi, Masya Allah tuan-tuan ya. Maknanya masih ruang banyak tuan-tuan. Banyak ruang untuk kita mendekati Al-Quran. Banyak ruang untuk kita mengetahui apa yang nak disampaikan kepada kita sebenarnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak ruang, terutama dalam COVID-19 ni, PKP ni, ruangnya terlalu banyak. The space is there and the time is there. Space dan masa dan space semuanya Allah berikan kepada kita. Tetapi saya tak tahu berapa orang, berapa ramai yang menggunakan kelebihan yang Allah berikan kepada kita dalam keadaan kita dikurung dalam PKP ini. Alhamdulillah, mulai daripada hari ini boleh longgar sikit lah. Saya pun pergi office tadi tuan-tuan dan puan. Okey, apa yang saya nak sebut pada Ustazah ya. Kalau kita, saya suka tengok praktikal lah Ustazah, praktikal ya. Okey, sekarang COVID-19, kita berada dalam PKP, rumah biasanya anak-anak yang universiti pun balik, yang college pun balik, yang asrama pun balik. Sebahagiannya mungkin dah balik ke rumah, sebahagiannya makin belum balik lagi. Kalau tempat itu merah tak boleh balik lagi, kalau hijau boleh balik dah. Okey. Yang duduk asrama balik. Yang bekerja di mana-mana pun kalau pekerjaannya tidak dibuka lagi duduk. Maknanya rumah kita ni tuan-tuan dan puan dah jadi betul-betul rumah gadang. Konsep rumah gadang. Tapi tuan-tuan dan puan ya, siapa yang nak memulakan? Yang pertama kena ada halaqah Al-Quran. Siapa yang nak mulakan? Tipikal. Majoriti tak boleh baca. Okey, siapa yang nak mentadabbur? Siapa nak mentadabbur? Tadi dikatakan, Ustazah katakan, tadabbur kita nak memperincikan sampai kita merasakan roh dia. Roh dalam, roh luar, roh intrinsik, roh ekstrinsik. Jadi, siapa di antara ahli keluarga yang boleh buat benda ini? Dan siapa yang boleh yang akan dapat menjalankan benda? Kalau tidak dijalankan, dalam keadaan PKP sekarang ni, Masya Allah tuan-tuan, rugi je kita. Daripada yang Ustazah sebut, daripada apa yang Ustaz sebut tu, bayangkan the magnificent, the awesomeness of kita tadabbur ni tidak dapat dijalankan di rumah kita. Atas sebab-sebab teknikal, atas sebab-sebab structural yang kita dah sama-sama sebutkan tadi. Macam mana nak keluar daripada masalah ini Ustazah? Sila Ustazah. Baik, terima kasih Datuk. Okey, untuk tadabbur insya-Allah lebih mudah daripada tafsir tadi. Kalau tafsir dia memang memerlukan kepada satu syarat yang ketat, ya. Sebab itu kita tadabbur dalam keadaan kita mungkin tak cukup syarat, ya, syarat-syarat untuk jadi mufassir tu. So kita rujuklah kepada kitab-kitab tafsir. Ya, tapi insya-Allah sesiapa pun yang buka Quran dengan niat nak memahami Al-Quran akan ada sesuatu yang singgah dekat hati dia. Ibarat kata Allah takkan biarkan kita pulang dengan tangan kosong. Ya, Ustazah ada sahabat-sahabat Datuk. Bukan Ustazah, tak pandai pun bahasa Arab sangat, ya. Bukan aliran agama, tak ada ambil usulin, tak ada ambil syariah. Tapi Masya Allah, bila sayang kat Quran, rajin baca Quran, buka kitab tafsir, tafsir Munir dan sebagainya, menitik-nitik air mata dia. Allah Maha Penyayang. Allah akan sampaikan pada jiwa kita apa sebenarnya Allah hendak daripada kitabullah itu. Jadi insya-Allah, ya, tadabbur, baca Quran, tilawah Quran ni adalah satu komitmen yang kita boleh buat bersama dalam rumah semasa PKP ini. Nah, alhamdulillah tuan-puan sekalian, ya, Ustazah percaya ramai ibu bapa yang berkesedaran. Jadi langkah-langkah ni Ustaz nak share langkah dia. Pertama, kadang-kadang ibu ayah hanya ajak anak. Okey, cepat sekarang kita nak tadarus ni. Dengar tu ustaz tu suruh tadarus, ustazah tu suruh tadarus. Kan? Jadi jom kita tadarus. Bagi ustazah, itu bukan langkah nombor satu, Datuk. Ya, langkah pertama adalah memberikan kesedaran kepada keluarga kita betapa pentingnya hidup kita terikat dengan Quran. Kalau kita hanya suruh anak kita hanya boleh baca Quran, tadarus Quran masa PKP je. Masuk PKP bersyarat pun dah tak berapa dah. Ya, nanti kalau dah tak ada PKP lagi lah tak tahu ke mana. Tapi bila kita tanamkan kesedaran kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita bahawa kita tak boleh hidup tanpa Quran. Kita tak boleh hidup tanpa Quran. Ya, kita tak boleh hidup dan tidak ada makna hidup kita tanpa Al-Quran. Jadi bila kita tanamkan kesedaran ini, yang pertama. Kedua, tanamkan dalam jiwa kita dan keluarga kita sayangnya kita dengan kitabullah.
sayangnya kita dengan kalamullah. InsyaAllah daripada kesedaran tadi, daripada sayang kita kepada Al-Quran tadi, InsyaAllah pandailah Allah yang maha bijaksana akan lorongkan kita kepada sesuatu yang lebih baik ya daripada sebelumnya. Ustazah pernah share kan, ya, kongsikan Datuk, kisah ada seorang laki-laki, dia buta huruf, dia tak pandai baca Quran. Ya, laki-laki Yaman yang duduk di Madinah. Dia tak pandai baca Quran dan dia buta huruf. Dalam keadaan dia sudah cukup tua, kesempatan untuk dia belajar tu pun maknanya macam yalah, nampak sukar lah nak belajar. Orang buta huruf kan, baru nak kenal alif bata. Ya. Tapi subhanallah, dia ada elemen yang dua yang saya sebut tadi. Dia ada kesedaran dan dia ada cinta yang besar terhadap kalamullah. Dia pastilah datang daripada cinta kepada Allah. Jadi apa yang berlaku? Dia datang awal dekat Masjid Nabawi, dia solat sunat tahiyatul masjid. Kemudian dia tengok kiri kanan orang baca Quran. Dia tak pandai baca, tapi dia ada kesedaran. Dia tak pandai baca, tapi dia sayang Quran. Apa dia buat? Dia ambil Quran, ya, dia pegang Quran, dia peluk Quran dan dia cari mana ada orang yang boleh bantu untuk memperdengarkan Al-Quran kepada telinga dia. Siapa yang boleh tolong bacakan Quran untuk sampai kepada hati dia? Sebab dia orang Arab, insya-Allah dia boleh faham sikit sebanyak. Maka bila dia jumpa siapa-siapa yang boleh baca Quran, ya, dia akan minta, tolong saya, bantu saya, tolong baca sikit ayat ni, saya nak dengar. Maka orang lain akan bacakan untuk dia. Dia agak orang tu dah penat, dia pergi cik orang lain pula, bacakan untuk saya, bacakan untuk saya. Itulah yang dia buat tiap-tiap hari. Kerana apa? Kerana sayangnya dia pada Quran, cintanya dia pada Quran. Sebab ada orang pandai baca Quran, tapi Quran dia tak sentuh. Kecuali tengok time-time je lah, tengok masa-masa tertentu. Jadi bukan sebab pandai tak pandai, tapi dua yang saya sebut pada awal tadi. Akhirnya Datuk, apa yang berlaku kepada Tuan Haji tadi tu, pada satu hari dia pergi ke masjid, ya, hari tu dia jumpa seorang laki-laki dan dia minta laki-laki tu baca ayat Quran seperti mana biasa. Laki-laki tu pun baca Quran sampailah kepada ayat surah Sajadah. Ya, ataupun kena sujud sajadah, sujud tilawah, ya. Jadi laki-laki yang baca tadi pun sujud. Pakcik dia tak tahu apa-apa, dia tak faham mana sujud tilawah mana apa, tapi dia ikut je orang yang baca. Maka bila nampak orang yang baca tu sujud, maka dia pun sujud. Lepas beberapa lama, orang yang baca tu bangun daripada sujud, tapi pakcik tu langsung tak bangun daripada sujud. Itu menjadi sujud terakhir dia menikmati ayat Quran. Allah sudi, ya, Allah kehendaki, Allah rezekikan apa dia? Allah ambil nyawa pakcik tadi dalam keadaan dia sedang sujud tilawah, sujud sajadah. Jadi subhanallah, ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang paling besar daripada pandai baca dan sebagainya adalah kesedaran bahawa kita tak boleh hidup tanpa Quran. Ia menuntut kita untuk belajar Quran, memahami Quran, beramal dengan Quran, mendaulatkan Quran. Kenapa? Quran ni, ya Allah ya Tuhan, ini adalah kalamullah. Ya, yang sampai Nabi kata, siapa pegang pada dua perkara ni, Quran dan juga hadis Nabi, sunnah Nabi, lan tadillu, tidak sama sekali akan sesat selama-lamanya. Jadi macam mana kita boleh meninggalkan Quran mudah-mudah? Macam mana kita boleh maknanya senang hati padahal tak pandai baca Quran, gelak berdekah-dekah. Dia tengok cerita lawak, ketawa-ketawa, tapi sebenarnya Allah Maha mengetahui dia ni tak pandai baca Quran. Kita patut menangis, kita patut apa ya Allah, merintih pada Allah dan mohonlah kepada Allah, Ar-Rahman 'allamal Quran. Allah yang akan mengajarkan hamba-Nya Al-Quran. Ya, kok banyak kita, daripada kesedaran tadi jadi manusia yang sujud kepada Allah, berdoa habis-habisan, orang lain doa sikit, kita doa banyak. Kenapa? Saya tak pandai baca Quran ya Allah. InsyaAllah Allah akan ajarkan. Alamal Quran. Kita yang pandai-pandai sikit sebanyak ni pun Allah yang ajar. Bukan kerana kekuatan kita sendiri. Jadi nilai-nilai inilah nak ditanam dalam keluarga kita. Sebab itu kita jangan buat sesuatu dalam pendidikan ni hanya mengarah menyuruh saja. Tapi kita tak sampai menerbitkan kesedaran dalam jiwa ahli keluarga kita. Sebab yang kita suruh-suruh ni, satu hari orang yang nyuruh tu akan mati. Ya, satu hari orang yang nyuruh ni akan tak ada. Satu hari orang yang kena suruh akan pergi jauh daripada orang yang menyuruh. Tapi insya-Allah ketika mana ditanam kesedaran, kefahaman dan keyakinan, pergilah ke mana pelosok dunia pun, berpisahlah yang menyuruh dan yang disuruh. InsyaAllah dengan kesedaran, kefahaman, keyakinan tu, dia akan dapat buat sesuatu yang terbaik dalam hidup dia. Wallahu a'lam bishawab. Allah, Ustazah. Seronoknya lah. Ustazah, penerangan yang macam ini Ustazah,
Yalah, pada saya, minta maaf lah, saya ni kadang-kadang nak congkil-congkil ni tu Ustazah ya. Ini eksklusif ya. Kita buat dalam bentuk multimedia macam ini, dalam bentuk social media macam ini. Dan kita dah war-warkan. Bukan kita saja. Sekarang ni tuan-tuan, ketika ini pun saya rasa mungkin 1,000, mungkin 2,000, ribuan yang live sekarang ni. Online live sekarang. FB live. Orang itu buat, ustazah itu buat, ustazah ini buat, ustaz itu buat. Tapi ustazah, cuba kita pergi rumah ke rumah. Berapa orang yang tune in? Mereka pegang telefon, kita pegang telefon. Mereka pegang telefon tengok apa ustazah? Inilah masanya filem-filem yang terbaik ditayangkan ketika ini, ketika PKP ini. Drama-drama yang terbaik ditayangkan ketika ini. Oh Allah tuan-tuan, kalau misalnya kita punya video mobile yang video tu berbagai ragam itu, anak kita sudah membudayakan. Budaya Quran ni tuan-tuan, saya tak tahulah agenda yang keberapa, prioriti yang keberapa, saya pun tak tahu. Tapi bila ustazah sebut, kita tak boleh hidup tanpa Al-Quran, tuan-tuan ya. Dengar tuan-tuan ya. Kita tidak boleh hidup tanpa Al-Quran. Kita tidak boleh hidup tanpa suluhan Al-Quran. Kita tidak boleh hidup tanpa wahyu. Kita tak boleh hidup tanpa kalam Allah. Tuan-tuan dan puan-puan ya. Kalau kita jelaskan ini tuan-tuan, kita jelaskan ini daripada kecil. Minta maaf lah tuan-tuan, saya dulu belajar sekolah rendah, sekolah menengah sampai universiti. Tak ada orang yang menerangkan macam ini, minta maaf tuan-tuan. Saya bukan daripada aliran macam ustaz-ustazah kan ya. Tak ada orang yang menerangkan kepada saya. Di mana saya dapat tuan-tuan? Saya dapat masa saya sekolah asrama penuh. Dekat situ kita ada namanya, ini namanya usrah. Saya dapat kat situ. Saya dapat masa kat universiti. Apalagi saya dapat masa saya belajar di luar negara. Itu saya berkawan dengan orang Palestin, berkawan dengan orang Egypt. Tiap-tiap malam di Islamic Center. Kita mentadabbur Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, mentadabbur Al-Quran. Itulah yang saya dapat. Tapi tuan-tuan dan puan, itu saya dan teman-teman yang lain. Tapi pada yang unfortunate, di kampung-kampung sana, petani, nelayan, buruh kasar dan sebagainya. Orang-orang, saya tak tahulah B40 ke B60 ke M60 ke tuan-tuan dan puan. Macam mana tuan-tuan dan puan? Dia tak pernah dengar macam ustazah punya. Kalau boleh ustazah ni tuan-tuan, kita replicate ustazah ni. Ini dia. Ustazah 1, ustazah 2, ustazah Nur Hafizah 1, Nur Hafizah 2, Nur Hafizah 3, Nur Hafizah 4. Tuan-tuan, sampai sekarang ni Nur Hafizah ni, Nur Hafizah seorang ni lah tuan-tuan. Yang lain memang ada. Tapi atas nama Nur Hafizah yang boleh menerangkan kita macam petang ini, saya tak nampak sangat banyak lah tuan-tuan. Minta maaf saya sebutkan. Jadi sebab itu Ustaz respon sikit Ustaz dia. Macam mana dalam suasana yang macam ini Ustaz? Kita hendak. Suluhan wahyu ni kita hendak. Ada orang mengharapkan sangat. Bukan itu saja. Sikit saya terlibat dalam dakwah, kita keluar dan sebagainya. Orang menunggu-nunggu nakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang menunggu-nunggu tuan-tuan. Tapi tidak ada orang menyampaikan. Saya yakin deep down our heart someone also waiting. If someone bring to them, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak ada tuan-tuan, tak ada. Inilah yang berlakunya. Mudah-mudahan ramai lagi ustaz-ustaz, ramai lagi azhar 1, azhar 2, azhar 3, azhar 4, azhar 5, ramai lagi Nur Hafizah 1, Nur Hafizah 2, Nur Hafizah 2. Dan saya doakanlah tuan-tuan. Saya risau cucu saya. Saya risau cicit saya. Saya risau cicit dan cucu saya. Sebab itulah mana majlis pada tuan. Kalau misalnya kita dah war-warkan tuan-tuan dalam Facebook, dah war-warkan. Kalau misalnya anak-anak dan tuan-tuan sendiri tak tune in kita pada petang ini, tak dengar apa kata Ustazah Nur Hafizah, tak dengar kepada ustaz apa ni? Saya pun dah apa ni? Azhar. Ustaz Azhar. Kawan saya pun dah lupa dah. Tuan-tuan rasanya satu tragedi lah pada saya. Minta maaf lah tuan-tuan. This is the day, the tragedy of a day tuan-tuan. Kita tak dapat melihatnya. Jadi saya nak pergi kepada tapi ini saya pengalaman dalam hidup ni Ustazah ya. Saya tengok yalah kita dah berjuang. Tuan-tuan bayangkan saya berjuang dengan Datuk Harundin almarhum, dengan Hasan Din, dengan Ismail Kamus, dengan dulu bekas Mufti Selangor Datuk Ishak Bahrum, dengan Datuk Hashim Yahya. Tuan-tuan dan puan 6 tahun, tuan-tuan 6 tahun for the peran awal Islam. Berjuang tuan-tuan. Pergi ke sana, pergi kemari, pergi sana, pergi kemari, ke masjid, ke surau, ke mana-mana pun. Tapi tuan-tuan dan puan yang jauh daripada Al-Quran terus jauh daripada Al-Quran. Berapa orang yang pergi masjid? Yang pergi masjid, kajian menunjukkan yang pergi masjid, yang sembahyang, istiqamah, 1% daripada penduduk. 1%. Kalau penduduk itu 3,500, 35 orang yang datang ke masjid. Kadang-kadang kalau hujan, macam gombak hujan sekarang ni, muncul kalau ada 6 orang yang datang ke masjid. Jadi dalam suasana inilah tuan-tuan, kita beroperasi nak cerita ni,
inilah senario dia, inilah gelanggang dia, dan kita kena praktikal dengan gelanggang yang kita hadapi ini. Agaknya Dr. Azhar ingin chip in sikit dengan apa yang saya luahkan itu. Sila. Okey, terima kasih Datuk. Terima kasih. Jadi Ustaznya nak kembali kepada apa yang telah Ustaz landaskan di awal tadi. Bahawa pertama sekali kita mesti mengambil satu perubahan dalam membaca Al-Quranul Karim. Iaitulah membaca secara tradisional dan kita kena upgrade membaca secara profesional. Ini sangat boleh merubah anjakan paradigma kita, mindset kita, attitude kita, perilaku kita untuk jadi baik. Sebagai buktinya begini. Katakanlah kita bertadarus di bulan Ramadan. Okey, panggil satu keluarga, kita bertadarus, bacalah surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadhalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Shadaqallahul azim. Cukup 3 ayat saja, tak payah lebih. Tapi cuba kita tanya. Okey, kamu yang baca Quran faham tak mana? Giling kepala. Kamu yang tadarus Quran faham tak mana? Giling kepala. Kamu yang baca Quran faham tak mana? Giling kepala. Kok 10 orang dalam halaqah tu semua giling kepala? Macam mana kita nak kata dia boleh mendapat hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan? Bagaimana kita nak kata bahawa alhamdulillah aku baca surah Al-Ma'un 3 ayat terasa membobok hidayah Datuk masuk pada diri kita. Sebenarnya kita bohong. Cuma kita tak berani nak kata. Kita tak berani nak kata, aku dah baca surah Al-Ma'un, dah hafaz 3 ayat, tapi macam biasa je. Kita tak berani nak kata macam tu, takut orang celik mata, mu ni kafir ke apa ni? Boleh jadi macam tu. Tapi hakikat sebenarnya, pertama sekali nak kata hati kita keras, insya-Allah hati kita tak keras. Nak kata kita ni tak baca Quran, kita sudah baca dan kita sudah hafaz surah Al-Ma'un 3 ayat tadi. Tapi di mana mistake dia? Mistakenya ialah kita tidak boleh memadai membaca secara tradisional, kita mesti upgrade membaca secara profesional. Apa dia? Baca satu ayat, tengok mana. Satu ayat, tengok mana. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tengok makna di sebelahnya. Tidakkah kau melihat, wahai Muhammad, bagaimana manusia yang bohong dengan agama Islam yang dia anut. Dia kata dia Islam, dia kata dia beriman, tapi di sisi Allah, Allah kata kamu ni pelawak hangit. Siapa gerangannya? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah mereka yang tak peduli kepada anak yatim. Lagi, wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Itulah yang mereka yang tak peduli kepada fakir miskin. Kita pun dengan penuh kesedaran tutup sadaqallahul azim, langsung berfikir, ya Allah, di tempat aku tinggal, di taman tempat aku tinggal, di residensi tempat aku tinggal, di flat tempat aku tinggal, bukan tak ada puan fakir miskin? Ada. Bukan tak ada puan anak yatim? Ada. Dalam seminggu, dalam sebulan, 3 bulan pertama, 6 bulan pertama, berapa kali kita santuni dia? Tanya khabar macam mana? Makan minum macam mana? Nak berbuka puasa macam mana? Bil elektrik, bil air macam mana? Mereka susah, mereka payah. Maka pada masa itu, kalau kita tak ra'i, tak datang, tak tanya khabar, tak menggelusuri, tanya masalah yang ada pada mereka, agama kata apa? Kita ni yukadzibu bid-din. Pembohong besar dengan agama Islam yang kita anut, sehingga disebut dalam hadis yang lain, wa in salla wa sama wa za'ama annahu muslim. Biarpun dia salat, dia puasa, dia tepuk dada, aku orang Islam, aku orang Islam, aku orang Islam. Tapi bahasa mudahnya, pelawak hangit orang ni. Tu dia. Pelawak hangit orang seperti ini. Jadi akhir sekali, Masya Allah, kita tersandar tu. Kita tersandar. Hanya dengan 3 ayat, kita boleh berubah. Dengan 3 ayat, kita boleh keluar daripada rumah untuk kita santuni fakir miskin. Untuk kita santuni anak yatim. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Al-Quran mana? Al-Quran yang kita baca. Baca macam mana? Gabungan baca tradisional, gabungan baca secara profesional, melahirkan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan tidak ada sebab. Kalaulah kita mengikut garis panduan yang telah diarahkan oleh Allah Azza wa Jalla, kalau individu ikut trend ini, individu akan jadi baik. Keluarga ikut trend ini, keluarga akan jadi baik. Masyarakat ikut trend dan approach ini, masyarakat akan jadi baik. Kerajaan, pemerintah, korporat, sektor awam, sektor kerajaan, semuanya bergerak pada momentum yang sama, tidak ada sebab kecuali semuanya akan terurus dengan manhaj Al-Qurani. Tapi berlakunya
kelam kabut, berlakunya keadaan hiruk pikuk dalam seluruh sistem yang ada, tak lain tak bukan kerana apa? Kerana kita tersilap langkah dalam mengolah tadabbur, dalam menghayati Al-Quran Al-Karim. Sebab itulah Ustaz bersetuju, dalam suasana PKP ini tidak ada sebab, kecuali kita mesti mobilize, kita mesti gerakkan semaksimal mungkin diri kita, keluarga kita masing-masing. Dan Alhamdulillah, rumah tangga kami pun dengan izin Allah Ta'ala cuba bergerak ke arah itu. Bukan sekadar baca, tapi kami cuba mengolahkannya dalam bentuk tafsir, mengolah bentuk tadabbur. Dan kami nampak awal-awal kami saja yang menggerakkan sektor ini, tapi Alhamdulillah dah masuk 2 minggu, 3 minggu, anak-anak pula sambut menyambut. Mereka cari tafsir, mereka buat kajian, mereka sendiri bertadabbur, mereka tulis, mereka catat. Akhir sekali terkeluar satu perkataan, Datuk. Abi, Umi, memang sedaplah dengan Al-Quran ni. Tengok Kak Alang catat nota banyak, dan akhir sekali setiap subuh, selepas salat subuh kami share atas nama Kultum, kuliah 7 minit. Okey, apa yang dikaji malam tadi, bentang. Apa yang tadabbur malam tadi, bentang. Jadi Masya Allah, ini yang dikatakan hidup di bawah naungan tadabbur Al-Quran itu. Okey, Alhamdulillah, Masya Allah. Saya akur dengan penerangan yang diberi, dan Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, ya. Dan saya pun akur tentang perkembangan yang terakhir, terutama dalam 10-15 tahun yang terakhir. Kalau kita tengok mengalir ke Ulu Langat, ya, nak masuk tu daripada Batu Sembilan, Balai Polis tu, masuk ke dalam tu, sampailah Dusun Tua, dan di atas lagi. Tak salah saya ada 17 Mahat Hafiz. Masya Allah. Sekolah pun tak banyak macam itu, sekolah menengah pun tak banyak macam itu, sikit aja. Sekolah rendah pun tak banyak macam itu. Tapi Mahat Hafiz, Masya Allah. Dan masa saya jadi exco dulu, ya, permintaan untuk mengikuti Mahat Hafiz negeri, permintaan untuk mengikuti sekolah agama, rasa-rasanya tuan-tuan, kalau ada 1-0, 20 orang minta. Bayangkan, kalau misalnya ada 300-0, kalikan sajalah berapa yang minta, dia berapa yang dapat, berapa yang tak dapat. Tetapi apa yang saya nak sebutkan tuan-tuan, itu dalam keadaan penerangan yang macam Ustazah beri itu kepada kita, kepada individual tu tak sampai lagi. Bayangkan kalau penerangan yang macam ini sampai kepada setiap rumah, setiap lorong, setiap jalan. Kita nak sediakan apa? Mari Datul Hufaz tak boleh tampung. Memang tak boleh tampung. Ada 100 lagi pun Ustaz tak boleh tampung. Itu saya nak ulang balik. Itu dalam keadaan mereka dengar-dengar daripada kawan. Dalam keadaan mereka sekali-sekali dengar dalam TV. Dalam keadaan mereka terpengaruh dengan anak kawan itu menunjukkan akhlak-akhlak yang lebih baik. Tapi macam mana kalau kita dapat penerangan betul-betul macam kita pendengar pada petang ini, tuan-tuan? Macam mana hebatnya tadabbur itu. Macam mana hebatnya membaca itu. Macam hebatnya menghafaz itu. Dan seluruhnya menjiwai Al-Quran daripada muka 1 sampailah muka yang terakhir. So, saudara yang saya muliakan sekalian, ya, saya nak pergi pada Ustazah. Ustazah, ya, dalam suasana macam ini, Ustazah, ya, kita mengharap sangatlah. Family saya ni suka family. Macam Ustazah dengan Ustaz jugalah. Family. Tuan-tuan dan puan, ya, sampai masanya sekarang ni, kita warnakan family kita dengan warna agama. Pasti warna agama. Warnakan keluarga kita dengan warna Quran. Warnakan warna kita dengan warna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjuangan Nabi. Warnakan keluarga kita dengan warna hadis dan seluruhnya. Setiap aspek kehidupan itu sendinya, tulang belulangnya bersandarkan kekuatan Al-Quran, kekuatan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sekarang ni berada dalam keadaan COVID-19 ni, saya rasa 100 tahun yang lepas tak dapat macam ini suasananya. Mungkin 100 tahun yang akan datang pun kita tidak akan berjumpa dengan suasana ini, Ustazah. Kita dikurung. 24 jam kita dikurung. Masya Allah. Kalau kita dikurung ni Ramadan ni kita tidur lebih banyak. Kurung ini kita tengok telefon kita tak berkaitan dengan hidup agama lebih banyak. Di kurung ini tuan-tuan dan puan kita bertengkar dengan suami isteri lebih banyak. Kalau berkurung ini kita nafsu-nafsi, seorang masuk bilik kunci lebih banyak. Saudara-saudara, inilah tuan-tuan. Ustazah, saya cerita ni Ustazah, bukanlah cerita-cerita kosong-kosong macam tu. Tapi saya ada pengalaman besar tuan-tuan. Hidup dengan masyarakat, hidup dengan petani, hidup dengan nelayan, kan? Hidup dengan masyarakat pertengahan, hidup dengan masyarakat atasan. Jadi kita nampak pergerakan itu memang sudah ada. Momentum sudah ada, tetapi saudara-saudara, nak meningkatkan lagi momentum, nak cari macam tadi. Saya kata tadi, Nur Hafizah 1, Nur Hafizah 2, Nur Hafizah 3, Azhar 1, Azhar 2, Azhar 3.
Dan inilah tuan-tuan yang sangat perlu. Macam mana Ustaz dalam konteks kita nak melahirkan satu masyarakat yang selalu kita sebut baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Mestilah paksinya Al-Quran, paksinya salat, paksinya ibadah-ibadah khusus, paksinya ibadah-ibadah umum. Macam mana Ustazah? Sila Ustazah. Terima kasih Datuk. Ustazah berpandangan dalam kita nak menggerakkan, ya, maknanya kelangsungan kepada memberikan kesedaran, membentuk generasi Rabbani, kita kena bermula daripada pendidikan awal. Ya, jadi ini adalah benda yang kalau kita tackle, insya-Allah impak dia besar. Impak dia besar, ya. Mesti bermula daripada pendidikan awal. Jadi sebab itu Ustazah lebih suka juga, ya, sebab kita tak boleh nak buat semua benda. Ya, tapi kita kena tahu sasaran kita yang mana. Jadi bila sebut tentang pendidikan awal, kalau boleh Ustazah share sikit Datuk kan, ya. Tentang Quran ni, kalau masa Ustazah dulu mesti adalah sesuatu yang bagi pahaman mak ayah Ustazah, mestilah sesuatu yang ibu bapa ajar kepada anak. Jadi Ustazah pernah mak datang kat rumah satu hari tu, jadi mak tengok Ustazah ada upah apa, maknanya kita ambil pula ustaz lain mari ajar anak kita mengaji. Masa tu mak kita ada kat rumah. Terkejut dia. Dia kata apa perlunya pergi ambil orang luar, orang lain, pergi ajar anak kita ngaji, darah daging kita. Mak dia tak ada ke? Ayah dia tak ada ke? Mak tu sampai pujuk Ustazah. Dia kata apa? Mak dulu tengah memasak pun ngajar kamu ngaji. Ya, mak dulu tengah sakit demam pun bangun untuk dengar anak mengaji. Sebab apa? Satu je mak pegang dalam hidup mak. Sebab mengajar anak mengaji, mak rasa, mak yakin jariah terbesar mak sebagai seorang manusia, sebagai seorang ibu. Sebab akan bermula segala kebaikan daripada pandainya anak kita ngaji. Akan bermula segala manfaat daripada pandainya anak kita ngaji. Kalau kita nak dapat jariah yang paling besar dekat dunia ni, kata mak Ustazah, maka mulakanlah dengan menjadi guru Al-Quran kepada seseorang. Mak jadi guru Al-Quran pada anak. Jadi benda tu masuk ke dalam hati kami, Datuk. Ya, maknanya dalam sibuk ke dalam apa ke, letak prioriti, keutamaan apa dia, anak kita mesti pandai baca Quran. Ya, kemudian naik lagi. Ustazah dan Ustaz ada buat satu modul dengan Quran, kami letak 7M. Jadi senang nak ingat. Ya, kami cakap dengan anak-anak apa dia, bergelumanglah hidup dengan 7M tiap-tiap hari. Allah akan letak kita pada satu tempat yang tinggi di sisi Allah, insya-Allah. Apa dia 7M? Yang pertama, mempelajari. Kemudian mengajarkan. Kemudian membaca. Kemudian menghafaz. Yang kelima, mengamal. Yang keenam, mentadabbur. Yang ketujuh, mendaulatkan. Buatlah 7M ni setiap hari pada kadar yang kita mampu. Itu baru layak nak panggil sebagai generasi Al-Quran. Ya? Apa pun kita tahu sikit daripada Quran, ajar kawan kita. Kita baru darjah 6 contohnya, kawan kita tak pandai. Sebab kita mengambil semangat 7M tadi. Tolong ajar kawan kita masa rehat. Ya, bantu dia baca Quran, baiki bacaan dia. Walaupun kita baru umur 11 tahun, 12 tahun. Sebab kita nak anak kita faham. Yang disebut generasi Quran bukan generasi membaca semata-mata. Tapi 7M yang telah kami sebutkan tadi. Dia sampai M yang ketujuh tu Datuk, apa dia? Mendaulatkan Quran. Quran adalah kitab, dalam tu dustur perlembagaan. Quran cerita tentang masa silam, Quran cerita tentang masa depan. Sempurnanya Al-Quran. Kalau kita nak jadi orang bijak pandai, mesti rujuk kepada Quran. Jadi itu yang pertama. Pendidikan awal apa dia? Selesaikan masalah urusan anak kita baca Quran ni. Kalau kita yang tua-tua ni tak pandai baca Quran, yang veteran tak pandai, jangan malu untuk belajar. Ustazah dulu ada satu profesor dekat universiti, sama kerja dengan Ustazah. Dia dah lama dah. Bila tadarus Quran bulan Ramadan, orang pun tak suka sangat nak masuk grup dengan dia. Sebab apa? Sebab dia tak pandai baca, merangkak-rangkak. Nanti orang lain akan jadi lewat nak masuk kelas. Sebab apa? Sebab grup tu lambat habis. Tapi Alhamdulillah, satu hari dia datang, dia kata apa? Dia kata dia nak belajar seorang-seorang dengan Ustazah. Ya? Dan Masya Allah, ini satu contoh orang yang walaupun dah berusia, tapi sebab dia nak, sebab dia sayang Quran, dia belajar, sampai dia sambung pula kelas pengajian dekat Masjid Negara. Masya Allah sekarang ni, kalau tak silap Ustazah, dia mohon tauliah untuk ngajar Quran. Sebab dia dah pro dah, Masya Allah. Ya, mungkin lebih baik daripada orang yang memulakan daripada awal. Jadi sangat penting. Kita tu biar hidup tu bergelumang. Ya, hidup tu mendarah daging dengan Quran. Kalau tak baca, mengajar. Kalau tak mengajar, menghafal. Kalau tak menghafal, mengamal, mentadabbur.
Macam tadi yang saya sebut 7M. Yang kedua, kunci untuk tadabbur Quran juga adalah bahasa Arab. Jadi masa kecil tu tuan-puan sekalian, ya, masa kecil dulu memang diberikan penekanan untuk bahasa Arab. Sangat-sangat oleh mak ayah ustazah. Sampai-sampai pelik, apa mak abah ni? Bahasa Arab, bahasa Arab. Sampai kat rumah tu, ayah saya cakap dengan anak-anak tu cakap bahasa Arab. Kejut bangun tidur. Ya bins, gumi. Cakap bahasa Arab. Kalau jumpa anak tu sembang lah sama ada kita pandai, tak pandai, faham, tak faham, dia cakap Arab dengan kita. Hari tu Datuk, masa dulu tu lah, ya, saya jumpa dengan Datuk Hasan Azhari. Ya, arwah dah kan, almarhum ya. Masa tu dia masih hidup, kami jumpa kat Terengganu, ya. Dia jumpa ustazah dekat airport, dia cakap Arab dengan ustazah. Saya ingat betul dengan ayah ustazah sebab dia cakap Arab. Kan dia cakap Arab. Masya Allah. Ada orang sifat dia macam tu. Sebenarnya itu bukan sengaja-sengaja. Mereka bukan cakap bahasa Arab pasar. Mereka cakap bahasa Arab fushah, ya. Itu bukan sengaja-sengaja, tetapi subhanallah kesannya terhadap hidup kita kerana dia ada kesan pada tadabbur Al-Quran itu sendiri. Ustaz contoh Datuk Ustazah masa tu ngantuk sangat kat Masjidil Haram. Masa tu buat umrah dengan anak. Ngantuk yang amat-amat sangat waktu subuh tu. Ya. Sampai ustazah dengan anak perempuan sama-sama ngantuk. Tapi subhanallah bila imam tu start baca surah lepas Fatihah, imam tu baca surah Al-Ahqaf ayat yang ke-13. Dalam keadaan sebelum tu saya bertanya-tanya pada diri sendiri, macam mana aku nak istiqamah dengan amalan yang aku buat dekat Masjidil Haram. Kalau masa kat Mekah Madinah sentiasa dengan tasbih. Masa kat Mekah Madinah bangun pukul 3 pagi, pukul 2.30 pagi, beria qiyamul lail. Mekah Madinah sanggup kita ni jaga waktu lepas subuh sampai masuknya solat sunat isyraq. Tapi macam mana aku nak istiqamah bila balik Malaysia? Subhanallah, Allah jawab dalam solat subuh pagi tu. Surah Al-Ahqaf daripada ayat 13. Ya, ada ayat yang menyebut innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah. Sehinggalah ayat-ayat tu langsung dengar ayat tu, ya Allah jawab pertanyaan aku, hilang mengantuk. Kemudian masuk ayat 14, ayat 15. Wa wasainal insan biwalidayhi. Allah mewasiatkan kepada manusia supaya mereka berbuat baik, ihsan dengan mak bapak mereka. Mereka membaca doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Waktu tu ya Allah berlenang-lenang air mata sebab terfikir aku umur 40 tapi kadang-kadang on off baca ayat tu. Padahal Allah sebut dalam ayat tu, orang anak yang sampai umur 40 dia mesti melazimkan doa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati sampai akhir ayat. Jadi kita tak terasa dua rakaat subuh tu tak ada ngantuk-ngantuk, Allah angkat. Habis solat tu Datuk, tanya kat anak sebelah tu. Tanya dia, Kak Lan ngantuk lagi tak? Ngantuk sangat Umi, dia kata. Masa tu saya fikir apa? Kenapa Ustazah tak ngantuk? Kenapa anak tu masih ngantuk? Ustazah tak mengantuk sebab dia wasilah dia, asbab dia ibu dan ayah ustazah dulu memberikan penekanan bahasa Arab sampai kamu rasa nikmat bila dengar Quran terus masuk dalam telinga dan sampai ke hati. Tapi anak ustazah tadi waktu tu kami belum tekankan bahasa Arab. Kami belum pedulikan bahasa Arab dia. Jadi dia duduk solat dia solat, dia dengar, tak adalah faham apa-apa. Padahal dalam ayat tu menyentuh supaya buat baik dengan mak ayah, benda yang sangat touching dalam diri manusia. Tapi apakan daya, kita telah kehilangan ilmu alat tu untuk memahami tu, iaitu bahasa Arab. Jadi insya-Allah kalau kita cuba repair generasi yang ada ini dan generasi yang akan datang melalui komitmen kita terhadap pendidikan awal, ustazah percaya hasrat kita untuk melihat generasi Rabbani meluas dalam masyarakat insya-Allah sampai masanya akan terlaksana juga insya-Allah. Allahu akbar. Masya-Allah tuan-tuan. Tengok pengaruh ibu dan ayah. Kita hanya ada lebih kurang beberapa minit saja tuan-tuan. Tapi pengaruh ibu dan ayah. Tuan-tuan tapi ialah saya selalu ada cynical sikit. Berapa orang ibu dan ayah yang macam ayah ustazah. Ini persoalannya. Ayah saya anak 8 orang. Ayah saya guru agama, ayah saya guru Quran, ayah saya imam masjid. Mak saya guru Quran, kan ya. Jadi ayah saya bila berjumpa dengan anak, siapa saya? Sampai saya dah tua dah ustazah.
Dah salat, kau dah Quran. Dah salat, dah baca Quran. Dah baca salat, dah baca Quran. Setakat tapi ialah orang ayah saya pun tak boleh katalah tadabbur ketika itu tuan-tuan dan puan. Tapi baca. Salat Quran. Sehingga saya rasalah tuan-tuan ya, benda-benda ni sudah menjadi darah daging dengan kita. Boleh tak kita hidup? Tadi kita tak boleh hidup tanpa Al-Quran. Tapi sebenarnya kita tak boleh hidup satu hari pun tanpa Al-Quran, tuan-tuan. Pasal sudah mendarah daging, tuan-tuan. Dah jadi part and parcel, our flesh and blood, tuan-tuan dan puan, dalam hidup kita tentang Al-Quran. Jadi kalau itulah bentuk umat, itulah bentuk anak muda, itulah bentuk anak dewasa, itulah bentuk orang-orang yang lanjut usia, tuan-tuan bayangkan kehidupan masyarakat, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi yang terakhir agaknya daripada saya nak bagi pada ustazah dengan ustaz ya. Saya faham sekarang ni Madinatul Hufaz sedang berada dalam fasa yang kedua sekarang ni. Fasa yang pertama tak salah saya sekarang ni ada dalam 170 orang gitulah. Dan kita memerlukan tempat yang lebih besar, dan fasa yang kedua sedang dilaksanakan sekarang, tuan-tuan dan puan ya. Saya tengok tadi ada gambar-gambar fasa yang kedua tu, maknanya dah naik dah bangunan dan sebagainya. Alhamdulillah saya pun mengikuti ustazah punya penerangan tentang fasa pertama, tentang fasa yang kedua. Nampaknya alhamdulillah kita banggalah tuan-tuan. Kita bangga ada insan-insan yang seperti ini, tuan-tuan. Insan-insan yang berjuang siang malam lagi petang. Tak pedulikan interest dirinya. Interestnya lah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk dirinya, untuk melangkah ke syurga. They have got to bring all of us into the door of Jannah, tuan-tuan. Mereka akan bawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan dan puan, sila saya ingat terangkan sikitlah tentang keperluan-keperluan sikit Ustaz. Kita ada masa. Terima kasih. Terima kasih banyak Datuk. Ini sebagai penutup pada kami berdua Datuk ya. Yeah. Okey. Jadi pertama sekali kami berdua mengucapkan terima kasih atas ruang yang diberikan oleh Datuk. Kembali kepada tajuk bertadabbur Al-Quran ini, kalau boleh Ustaz cuba nak refer kepada perbincangan yang disebut oleh Sayyid Qutb dalam kitab beliau yang berjudul Ma'alim fi Tariq, ataupun diterjemah dalam bahasa Malaysianya Petunjuk Sepanjang Jalan. Beliau membuat satu analogi yang sangat indah. Dia kata apa? Sahabat-sahabat Nabi apabila mereka membaca Quran, mereka membaca Quran samalah seperti seorang perebet askar yang berada dalam pembarisan menunggu arahan daripada komandan dia, daripada bos dia. Siap apa yang bos aku nak suruh ni, berbaris, masuk hutan, pergi serang musuh. Jadi mindset dia adalah itu mereka dengan bos dia. Begitulah kita dengan Al-Quranul Karim Datuk. Biarlah kita mulai saat sekarang pegang Quran, kita baca Quran, berfikiran, okey ini ayat Quran yang aku baca, aku nak tahu apa yang Allah nak suruh aku, sama ada wajib maupun sunat untuk aku ikut. Apa yang Allah nak larang aku, sama ada makruh ataupun haram untuk aku tinggal. Apa cita-cita yang ada dalam Al-Quranul Karim untuk dijadikan durusun wa ibar, pengajaran dalam kehidupan aku. Kalaulah semangat ini yang kita mengorak langkah, insya-Allah bermakna kita upgrade cara tadabbur Al-Quranul Karim. Yang kedua ialah Datuk menyebut seketika dahulu ketika pengalaman Datuk menjadi esko dan sebagainya. Di sini jugalah kalau boleh Ustaz juga kepada menyeru terutama sekali pihak-pihak yang berkuasa yang mengikuti program ini supaya mereka berfikir macam mana nak menjadikan sekolah-sekolah agama, especially sekolah tahfiz bersifat integrasi ini berada pada mainstream education. Jangan sisihkan mereka. Sebab Masya Allah pengalaman kami Datuk berurusan dengan ibu ayah, walaupun latar belakang mereka sekular, latar belakang mereka adalah nasionalis, latar belakang mereka korporat, latar belakang mereka kumpulan bangsawan, tetapi akhir sekali back to basic. Back to basic. Mereka nak bahasa mudah je. Saya tak nak anak saya jadi macam saya. Apa dia? Buta Quran. Saya tak nak anak saya jadi macam saya. Apa dia? Buta bahasa Arab. Dan satu perkataan lain lagi yang mereka tambah, Ustaz, sekarang dunia dah nak kiamat dah Ustaz. Kita mesti back to basic dah. Jadi saya fikir orang yang bercakap tu nampak sangat cerdik tu, datang dengan Mercedes, pakai kot, pakai jaket, pen 3 kat baju dia tu, tanda cerdik dia. Tetapi cara berfikiran dia Masya Allah menjadi harmoni. Maka oleh yang demikian sangat mustahak agenda-agenda yang besar ini kalaulah nak diharapkan kepada entiti masyarakat yang tatang agenda yang besar, orang kata tak larat. Bahasa Terengganu tak rat cetong. Tak rat cetong lah tu.
dia mestilah dikolaborate bersama dengan pihak yang berkuasa. Permudahkan urusan, hapuskan birokrasi, berikan peruntukan dan cuba berikan yang terbaik servis, terutama sekali sekolah-sekolah Mahat yang bersifat integrasi. Dan alhamdulillah sekolah kami, Mahat Tahfiz Integrasi Mahdiyatul Hufaz, kami cuba integratekan ilmu. Sebab itulah alhamdulillah kami juga belajar daripada saranan Datuk masa kita sama-sama yang kajian Negeri Selangor dalam Exco Datuk, Ustaz bersama dengan Datuk. Iaitulah kita nak supaya sebelah kaki kita dengan akhirat, sebelah kaki kita menguasai dunia. Jadi integrasi itulah kita menggabungkan 1 dalam 5, 5 dalam 1. Adanya hafazah Al-Quran, adanya akademi, adanya pengajian agama, adanya kepimpinan yang kita polish, dan yang kelima adanya pengajian kitab turas. Jadi kombinasi itulah yang kita cuba terap, dan alhamdulillah kami sebenarnya memang kalau boleh bila tamat fasa pertama cukuplah. Sebab apa? Lelah, letih, stres, depres, tension, stres, moyang semua ada. Nak menyiapkan fasa pertama. Kami suami isteri berapa kali berbaik, berapa kali berkelahi. Tu dia. Berkelahi baik, siang berkelahi, malam baik. Kenapa? Pandangan yang kontra untuk mewujudkan tahfiz Mahdiyatul Hufaz fasa yang pertama. Tapi rupa-rupanya bila siap fasa pertama menyerbu ibu ayah tu, menyerbu, ustaz boleh tak masuk saya, anak saya seorang saja lagi. Kita kata tak boleh, penuh dah. Tapi kadang-kadang mereka ni pandai tahu. Mereka guna talian hayat. Ustaz, kan saya pernah kan jemput ustaz pergi Syamul Isra Mi'raj kat surah sekian. Takkan tak boleh nak guna talian hayat satu ni. Tepuk dahi kita lah tu. Jadi akhir sekali Masya Allah kita bincang dengan lembaga penasihat, akhir sekali bismillah kita buat fasa kedua. Dan fasa kedua yang kita buat ni insya Allah kalau fasa pertama boleh menampung 170 orang pelajar lengkap dengan asrama, maka fasa yang kedua ni insya Allah boleh menampung 400 orang pelajar lengkap dengan asramanya insya Allah. Jadi tunggu lagi dari segi dana memang tak mencukupi lah. Sebab itulah di ruangan ini kami juga menyeru ya, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah sumbangan kepada tahfiz Mahdiyatul Hufaz. Sebab kata orang beri sikit tanda ingat, beri banyak tanda ada, tak beri langsung tanda kedekut. Jadi itulah kira-kira yang Datuk yang dapat kami sampaikan, kami kongsikan. Terima kasih semua atas ruangan yang diberikan. Jazakumullah khairul jazak. Okey, para penonton yang dirahmati sekalian, alhamdulillah kita dah mendengar tuan-tuan, kita ni apa pun dalam keadaan apa pun, dalam situasi apa pun tuan-tuan puan dalam keadaan kedudukan apa pun, tunjulkanlah agama dalam hidup ini. Dalam keadaan apa pun, sokonglah apa saja aktiviti inisiatif yang berkaitan untuk mencelikkan agama di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi tuan-tuan, saya hanya nak menyebutkan, Ustaz tadi menyebutkan pembinaan di kalangan membina apa yang kita katakan kompleks Anjung Husnul Khatimah. Dah habis bateri running. Tak ada? Allah. Boleh Datuk, kita dengar. Tak ada. Okey. So ini tuan-tuan ini adalah kompleks Anjung Husnul Khatimah. Tempatnya di Ulu Langat, Batu 15 Sungai Semungkis. Tuan-tuan tanahnya sudah pun dibeli, harganya RM1 juta, sudah pun dibayar, dan tanah itu alhamdulillah diwakafkan atas nama Majlis Agama Islam. Kami beli tanah itu tuan-tuan puan, alhamdulillah, tapi nama di atas tanah itu ialah Majlis Agama Islam Selangor. Di atas tanah itu yang diwakafkan itulah yang nak dibina ni tuan-tuan puan. Insya-Allah. Dalam kompleks yang besar tu tuan-tuan, ada masjid. Masjid boleh buatkan 1000 orang masjid tuan-tuan puan, insya-Allah. Masjid itu nanti bila siap dalam 2 tahun setengah ni. Tiap-tiap pagi tuan-tuan, acara yang tiap-tiap pagi yang mesti dibuat, qiyamul lail, tasbihlah pagi-pagi, taubatlah pagi-pagi, hajatlah pagi-pagi, tahajudlah pagi-pagi, nangislah pagi-pagi tuan-tuan. Ini yang kita nak buat. Tuan-tuan dia berbentuk modul-modul. Kalau umur yang 40, 50
60, 70, 80 tu dia ada 5 modul, setiap kalinya 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Habis balik bila free datang pula. Habis balik 3 hari bila free datang pula tuan-tuan dan puan. Kemudian tu ada untuk anak-anak. Anak-anak daripada 15 tahun sampailah kepada 20, 30, 40 tahun. Anak-anak yang masih ada mak dan bapa untuk dia khidmati. Anak-anak ini tuan-tuan kita ajar dia. Kamu mesti jadi anak yang saleh, anak yang salihah. Kalau kamu tidak jadi anak yang saleh, anak yang salihah, kamu tidak akan dapat memberi khidmat kepada mak dan ayah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Ayah sehat, kamu tak khidmati. Ayah sakit, kamu tak khidmati. Ayah berada dalam sakaratul maut, kamu tak tahu macam mana nak khidmati. Ayah terbujur menjadi jenazah, menjadi mayat, kamu tak tahu macam mana nak khidmati. Kamu tak tahu nak memandikan. Kamu tak tahu nak mengkafankan. Kamu tak mampu nak menjadi imam untuk mensembahyangkan. Kamu anak dia. Tapi kamu tak mampu nak menyembahyangkan. Kamu meletakkan dalam liang lahat, tangan kamu meletakkan ke liang lahat. Kamu yang mentalkinkan, kamu yang mendoakan. Dan satu lagi, kamu jagalah harta tinggalan mak bapak. Jangan ada satu sen pun yang kamu belanjakan terseleweng menyebabkan roh ibu dan ayah tersiksa di alam barzah. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah inilah yang sedang saya usahakan. Semuanya diusahakan dalam keadaan tuan-tuan, semuanya dibangunkan. Pertama cara wakaf, kedua cara menerima zakat, ketiga cara sedekah dan infak, keempat cara tuan-tuan fidyah, kelima secara amal salih dan amal jariah. Tidak ada satu sen pun untuk keuntungan. Saya dan teman-teman dan isteri dan teman-teman dan anak-anak berjuang tuan-tuan. Inilah yang kita nak berikan. Inilah legasi yang terakhir antaranya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siang, malam, pagi, petang. Bahkan kita buat program ni tuan-tuan, satu hari 4 kali ini, saya tak pernah berhenti menyebutkan ini. Satu sen pun. 2 hari, 3 hari yang lepas ada seorang anak muda bernama Ustaz Husam, tuan-tuan Ahmad Husam, anak kepada bekas mufti kerajaan negeri Kedah, ya, tuan-tuan. Dia kata, dermalah walaupun RM1, dermalah walaupun RM1, dermalah walaupun RM1. Tuan-tuan, kita makan tom yam dengan anak-anak kita, 4 orang anak, 2 orang mak bapak. Kita bayar RM135, tuan-tuan. Tapi tom yam habis, besok paginya keluar balik tom yam itu. Tapi inilah tuan-tuan dan puan, inilah yang merantai kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Madinatul Hufaz. Itu juga lah Madinatul Hufaz. Tuan-tuan, Madinatul Hufaz, sekolah rendah, sekolah menengah agaknya, sampai nak pergi universiti, college nanti. Yang ini tak ada orang buat lagi pengajian hujung usia. Pentadbiran pengajian hujung usia cara semi-formal, secara formal tak ada dalam dunia. Dan ini tuan-tuan komplek Anjur Husnul Khatimah macam ni, tuan-tuan Google lah mana-mana. Tak ada dalam dunia. Ini prototype yang dibuat di Malaysia, tuan-tuan dan puan. Insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan. Tuan-tuan dermalah, tuan-tuan bagilah Madinatul Hufaz pada masa yang sama, lebih-lebih tuan-tuan bagilah kepada ini, tuan-tuan dan puan. Insya-Allah. Saya harap dua-duanya akan berjaya. Allah memberikan kita rahmat dan rahimnya, ditumpahkan kita segala kebesaran dan keagungannya kepada kita dan keberkahan dalam hidup ini, insya-Allah, tuan-tuan. Terima kasih kepada Ustaz, terima kasih kepada Ustazah. Saya sangat rasa terhormatlah. Tengok-tengok surat khabar gambar Ustazah. Tengok-tengok dalam radio gambar Ustazah. Tengok-tengok dalam TV Ustazah. Tengok, masya-Allah, hari ini kita bersiaran bersama-sama dengan yang berbahagia teman sahabat saya, tuan-tuan, Ustaz Azhar. Mudah-mudahan insya-Allah ini menjadi satu tanda mercu dalam kehidupan kita. Pernah kita jumpa dan berpisah kerana Allah. Dan tuan-tuan, pernah kita sayang Allah, bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Rajulani tahabba fillah, ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan ada baiknya kepada saya, ada baiknya kepada saudara. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #salam husnul khatimah.